Okey, so untuk hari ni kita akan sambung vektor. Okey, masih tajuk yang sama iaitu vektor dalam satu kartis. Okey, ataupun maksudnya vektor dalam kata graf lah, bacaan dalam graf. Nanti bagi saya Nabila. Okey, jadi kita akan tengok maksudnya kat sini. Sebelum ni vektor kita ada contohnya vektor A, vektor B, kita tengok mana selari, mana vektor tu yang sama. So dalam satu kartis kita akan tengok macam mana penulisan dibuat. Jadi kalau awak tengok sini, okey, vektor dalam satu kartis iaitu dia tengok vektor yang bermagnitud 1 unit dan selari dengan paksi X. 1 unit selari dengan paksi X maksudnya dia bergerak melintang. Macam tu. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini dia dipanggil vektor I. Okey. Vektor I oleh kerana dia bergerak pada X sahaja, Y-nya tidak. Jadi pergerakan hanya ikut paksi X. So kita akan kira berapa petak yang dia lalu. Okey, oleh kerana dia melintang, dia tak ada ke atas, maka di sini Y dia kosong. Okey, jadi dia ditulis dalam I, nilai magnitudnya ialah 1. Kenapa? Sebab dia 1 petak je. Seterusnya, bila dia kata selari dengan paksi Y. Bila dia selari dengan paksi Y, dia menegak. Bila dia menegak, tak ada pergerakan ikut paksi X, maka X-nya kosong. Jadi dekat Y-nya ada nilai dan dia buat sama dengan 1 lah sebab nilainya 1. Kalau 2, kita akan tengoklah guna formula magnitude. Tetapi kalau vektor tu ada kecerunan, barulah dia akan ada X dan ada Y. Okey? So itu untuk menunjukkan manakah I dan J. Maksudnya pergerakan pada paksi X, contohnya dia bergerak nilai 2 petak, maka dia akan tulis 2I. Kalau dia ke bawah, contohnya dia bergerak ke kanan dan ke bawah. Ke kanan kalau 4 kali, jadi kita akan buat 4I. Okey, dia ke bawah 2 petak, jadi dia jadi negatif 2. Oleh kerana dia selari dengan paksi Y, jadi dia adalah 2J. Faham? Jadi penulisan vektor dekat sini ada dalam IJ. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini. Ni yang saya baru tunjuk. Okey, bila dia bagi koordinat B. Bila dia koordinat kita baca paksi X nilai dia 1, 2, 3. Naik atas 1, 2, 3, 4. Jadi koordinat dia adalah 3, 4. Okey. Dan dia kat sini dia kata vektor kedudukan bagi titik B relatif dengan origin point kosong. Maksudnya B ni dia titik B tu hubungannya dengan kosong. Maksudnya pergerakan dari kosong pergi ke titik B. Kalau dia kata titik C, so dia pergerakan dari kosong pergi ke titik C. Macam tu. Okey, jadi kalau dia bagi koordinat B, maka dalam vektor dia akan ditulis OB. Okey, kemudian dia ada I dan ada J. Kalau dia tulis secara melintang, dia akan ada X, I tambah Y, J. Vektor ini, vektor yang sama, nilai yang sama boleh ditulis dalam lajur ke bawah. Iaitu atas X, bawah awak punya Y. Jangan letak per, dia bukan pecahan. Okey, itu yang dimaksud kat sini. Dan magnitude. Magnitude jarak lah. Jadi dari O pergi B, awak ambil lah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey. Jadi penulisan vektor dalam satu kartis, dia ada dibuat dalam sebutan XI plus YJ ataupun ditulis dalam bentuk laju. Okey. Nanti kamu belajar maths dalam tajuk matrix, kamu jumpa yang dalam laju ni. Okey, tengok kat sini contoh 13. Diberi titik A ialah 1, 2. Titik B diberi titik C dan titik D dan kosong ialah asalan pada satu kartis. Okey, ungkapkan OA, OB, OC, OD dalam bentuk X, Y dan XI tambah YJ. Okey, jadi kalau X, Y iaitu laju. Ambil ini X, ini Y. Tuliskan satu ke atas, satu dekat bawah. Atas ni X, bawah ni Y. Faham? Okey, ini dipanggil vektor laju. Kalau dalam in term of I and J, you ambil lah
Kat sini I-nya 1. Jadi dia buat 1 I, tak payah tulis 1 I. Cukup kita buat I saja. Dia sebenarnya 1 I. Tapi 1 tak payah tulis lah. Bukannya tak ada. Dia ada 1. 1 darah I. Tapi kalau 2 darah I, kena buat 2 I. Jadi kalau 1 tak payah tulis dia punya nilai 1. I tambah 2J, OB-nya ikutlah. Ni negatif 4, 5. Jadi OB-nya negatif 4I tambah 5J. OC dan OD. Clear? Boleh? Jadi itu penulisan vektor. Okey, kenapa kita belajar penulisan ini? Okey, yang kat rumah okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Okey, tengok contoh 14. Raja di sebelah menunjukkan vektor A, B, C, D dan E. Okey, tadi vektor dari O pergi ke A. Maksudnya dia tunjuk laluan dari O pergi ke A. Kalau dia A kecil, B kecil semua ni, ini adalah nilai vektor dia. Kalau tadi huruf besar dari O pergi ke A, ini adalah dari mana dia mula, dia pergi ke sebelah mana. Kalau OA sama dengan A, nilai A kecil yang ada ombak bawah ni, ini adalah you punya vektor dia. Okey, kemudian dia kata ungkapkan setiap vektor dalam bentuk XI tambah YJ. Dalam bentuk XI tambah YJ dan XY, ambillah X-nya contoh A. A kita bergerak ke paksi X ke kanan, 3 ke atas 2. Jadi dalam IJ dia ditulis 3I tambah 2J. Dalam lajur atas 3 bawah 2. Faham? Boleh? Dan soalan seterusnya dia kata, adakah vektor B dan E selari? B dengan E ni selari ke tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa kata dia tidak selari? Sebab dia kata berikan alasan anda. Why? Okay, yang kat rumah boleh respon kalau nak respon. Kenapa? Cepat. Kecerunan dia tak sama. Ya. Allah Akbar. Tadi masa pertama siapa? Berapa orang kehadiran? Cikgu tak letak tadi. 14 ya. Awak ingatkan bila cikgu masa pertama, dia mesti hantar kehadiran. Okey. Okey, jadi itu dalam vektor ni. Jadi kat sini B dengan E ni selari ke tidak? Kenapa? Ya, kecerunan berbeza. Macam mana nak tahu kecerunan berbeza? Anak mana? Itu dia straight. E tu straight, B tu tak straight. B tu dia ke bawah. Jadi awak tengok kira. Awak tengok X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Naik atas berapa? 1, 2, 3. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kalau kita kira kecerunan adalah awak punya jarak Y bagi X, betul? So Y-nya, apa itu? Y, kenapa? Y kita kat sini 3 kan? Jadi kat sini dia ada 3, jadi negatif 3 kan? Negatif 3, kemudian dia akan tengok sebab formulanya ambil negatif ni. Bagi X, X-nya bergerak berapa ni? 1, 2, 3, 4 per 4. Manakala ini awak tengok kanannya berapa? Dia gerak apa ni? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Iaitu Y, X dia. So kat bawah 4. X dia 4, Y dia berapa? 2. Formulanya adalah negatif 2 kan? Jadi kalau awak tengok kat sini, kita punya nilai pergerakan dia tidak sama. Kan atas yang bawah tadi X-nya sama.
Tapi Y-nya 3, yang ini Y-nya ialah 2, ke bawah 2. Ini tadi ke atas. So, maksudnya awak tidak mempunyai keturunan yang sama. Faham? Nampak tak? Dan kalau awak tengok ni memang nampak pun dia tak selari. Jadi kat sini awak boleh cerita tidak mempunyai keturunan ataupun kat sini magnitudenya tidak sama. Sebab 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 takkan sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Faham? Boleh? Jadi dia tidak selari. Yang kat rumah okey? Okey. Okey, jadi soalan kata cari magnitude bagi setiap yang berikut. Magnitude iaitu apa formula magnitude? Apa dia formulanya? Ya, set. X kuasa 2 tambah Y X kuasa kuasa 2 tambah Y kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. You dapat set 13. Faham? Okey, kemudian dia kata kat sini, awak maksudnya kena cari semualah. A, B, C, D, E. Tengok awak punya magnitude. Boleh? Jadi sebenarnya, bila kamu dah cari magnitude untuk A, B, C, D, E tadi, dah mudah untuk kamu jawab soalan yang bawah. Sebab soalan yang bawah, dia tanya dia tu selari atau tidak, kita tengok pada magnitude kita. Boleh? Okey. Ya. Ya. Pythagoras theorem. Betul? Sama. Lagi? Dah. Okey, ini samalah yang tadi ya. Okey. Sekarang kita tengok soalan latih diri 8.7. Raja di bawah menunjukkan 6 titik pada sata katis. Jadi awak tengoklah dia nak O pergi ke A. Dia nak dalam X, Y dan vektor laju. Boleh kan? So tengok je. Contohnya E. E berapa E? Berapa E? Tengok E. Tengok E. Berapa E? Awak tolong tengok, saya nak buka modul. Sekejap ya. Alamak, bateri saya nak habis. Okey, tolong tengok modul. Okey, tolong tengok modul sekarang. Okey, semua ni pergerakan dia saya harap awak boleh buat. So kita tengok pada modul. Jadi nanti kita nak tengok unit vektor. Kita nak tengok unit vektor. Okey, dia kata memerihal dan menentukan vektor unit pada arah suatu vektor. Vektor unit ni ada 2. Awak akan tengok bila soalan kata vektor unit, dia akan buat vektor itu sama dengan 1. Tapi kalau dia kata vektor unit dalam arah AB, dalam arah PQ, ada perkataan dalam arah. So kita kena bentuk dia dalam bentuk seperti ini. Atas you buat dalam XY, bawah you punya magnitude. Tapi kalau dia kata dia vektor unit, tak ada perkataan dalam arah, you tak payah buat yang ini. You akan buat sama dengan 1. Nanti kita tengok dekat sini. So tengok macam ni soalan 15. Dia kata diberi titik A 43, cari vektor unit dalam arah. Awak nampak ada perkataan dalam arah vektor OA. So kalau dia kata dalam arah vektor OA, jadi kita kena tengok vektor OA. OA titik A-nya 43 bermakna OA. Bila dia A, maksudnya dia bacaan dari O pergi ke A. So kita dapat di sini 4I tambah 3J. Magnitude dia 5 unit. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Setkan dia. So dapat jawapan 4I tambah 3J per 5. Itu yang dikatakan vektor unit dalam arah apalah. Kalau dia kata dalam arah A, kita akan kira vektor unit untuk A. Faham? Okey, jangan berangan dalam kelas. Okey, kemudian vektor unit ni boleh ditulis dalam bentuk IJ, boleh juga ditulis bentuk laju. Sebenarnya formulanya sama je, iaitu you akan ambil vektor unit, kat sini dia 4, 3, jadi dia tulis, dia akan tulis ke atas awak punya 4, bawah awak punya 3.
Kemudian kita kira magnitude dia. So kalau tengok magnitude-nya, you dapat 5 jadi dia 1/5. Dia boleh ditulis 4/5, 3/5 atau 0.6, 0.8, 0.6. Tapi biasanya vektor unit kita tinggalkan dalam jawapan seperti ini. Atas ada I, ada J, bawah dia punya magnitude. Iaitu formula dia, kalau dia kata vektor PQ. Awak cari PQ dalam sebutan IJ. Contohlah, 3I tolak berapa? 5J contoh. Jadi bawah magnitude. Magnitude iaitu set 3 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. Jadi awak dapat 3I tolak 5J per set 25 tambah 9, 34. Tak boleh nak simplify, biarkan. So itu jawapan awak. Ada orang buat jawapan macam ni. 1 per set 34. Sini 3I tolak 5J pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak buat macam vektor lajur tu 1 per set 34. Atas 3 bawah negatif 5 pun boleh. Awak buat 3 per set 34, negatif 5 per set 34 pun boleh. Tak ada masalah. Faham? Sebab soalan dia tak pernah pun kata suruh tulis macam mana. Dia cuma kata ungkapkan dalam bentuk, tak ada. Yang ni tak ada. Contoh dia kata cari vektor unit dalam arah OA. Dah. Bila dia kata dalam arah OA, you cari O pergi A in term of IJ, bawah awak cari magnitude. Okay, clear? Okay, kalau you selesaikan you dapat perpuluhan. Jadi tak payah. Biarkan. Kecuali ada soalan yang awak boleh simplify. Tengok Contoh, awak dapat dekat atasnya dia bagi macam ni. Contoh dapat 3I tambah 6J. Jadi per, you buat set 3 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, betul? So dapat 3I tambah 6J per set 45. Okey. 3 dengan 6 boleh faktorkan tak? Boleh. Keluarkan berapa? 1. Ya, keluarkan 3. So dalam kurungan, ya, I tambah 2J. Tengok cara nak faktorkan. Awak nampak tak 3 ke atas ni? 3 kuasa 2 berapa? 9. So kat sini set 9. 45 bagi 9 berapa? 5. So sini set 5. Set 9 berapa? Set 9. 3. So ini habis. You dapat I tambah 2J per set 5. Ini permudahkan. Yes. Okay, kalau tak nak dipermudahkan pun tak apa. Kalau kata cikgu, boleh tak set 5 tukar pada perpuluhan? Boleh, tak ada masalah. Kalau saya biarkan dia macam tu. Saya takut bila saya tekan kalkulator, dapat perpuluhan, you salah round off. Lagi parah. Okay, clear? Okay, saya bagi lagi satu contoh. Kalau saya buat 4I tambah 8J. Per berapa? 16 tambah 64. Betul? So kat sini boleh faktorkan tak 4 dengan 8? Boleh. Keluarkan apa? 4. I tambah 2J. Per, okey, 16 tambah 64 berapa? 80. Tengok. 4 kuasa 2 berapa? Set 16. 80 bagi 16 berapa? Faham? Sini set 16 berapa? 4. So ini kita padam. So jawapan kita I tambah 2J per set 5. Faham? Okay, itu untuk permudahkan. Okay, boleh tak yang kat rumah? Cikgu, kalau kita biar je 3I tambah 6J per set 45 tu kan? Ya. Boleh? Kalau kita kan dia ada markah ke? Tak apa, boleh. Boleh. Okay. Boleh, tapi macam saya kata, nanti ada kenapa saya ajar kamu juga pemfaktoran ni, faktorkan, you permudahkan. Ada soalan yang kita bila dia katakan
express P in term of Q. So kat situ dia nak jawapan yang paling ringkas. Jadi saya ajar juga. Tapi kalau awak tak pasti, tinggalkan saja. Tak payah nak faktorkan. Clear? Okay, next. Okay. So tengok Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, dia kata contoh 16 kat sini. Diberi negatif 1/3 I tambah KJ ialah vektor unit. Nampak tak? Tadi saya disebut. Vektor unit kamu akan jumpa dua tempat. Satu, vektor unit mengikut arah. Itu atas IJ, bawah magnitude. Tapi kalau macam soalan ini, dia kata ialah vektor unit dot. Tak ada perkataan mengikut arah. Faham? So, dia akan buat sama dengan 1. Unit, iaitu 1. Okay? Jadi, kita akan buat kat sini negatif 1/3 tambah I tambah KJ. Jadi, kita guna formula magnitude jarak dia. Set X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Iaitu dia kata magnitude vektor unit ialah 1. Kalau dia kata vektor unit. Tapi kalau dia kata vektor unit mengikut arah OA, you kena buat yang tadi. Atas IJ, bawah dia punya magnitude. Clear? Okay, yang kat rumah clear? Boleh? So, you dapatlah nilai K di bawah ini. Boleh? Okay. Okay, cuba tengok soalan nombor 3. Tentukan sama ada vektor berikut merupakan vektor unit atau bukan. Okay, tentukan dia adalah vektor unit atau bukan. Okay. Nak tentukan vektor unit atau bukan, you ambil X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dapat tak nilai 1? Kira yang mana satu dapat nilai 1? A vektor unit ke bukan? Ya. Faham? Jadi vektor unit maksudnya apabila kamu mencari magnitude dia bernilai 1. Boleh? Okey. Yang atas tu itu magnitude macam biasalah. Tapi kalau soalan nombor 2. Cari vektor unit pada arah. Jadi buat IJ per magnitude. Faham? Boleh? Okey, jadi saya dah sentuh pasal vektor unit dan unit vektor mengikut arah. Okey? Sebab saya terlupa bawa saya punya charger, laptop saya nak habis dah bateri. Okey, yang dekat rumah sebab saya akan buat dengan kawan modul. Yang kat rumah pastikan tengok modul muka surat 161 sampai ke 163. 161 sampai 163. Okey. Buat sampai 164. Saya akan bimbing 161 hingga 164. 164 tu senang je. Okey, sikit lagi. 164 ni senang je. 164 ni maksud kita dah harapkan. Awak cuba tengok Saya akan ulang balik yang muka surat 164 tu, iaitu tajuk yang ini. Melaksanakan operasi aritmatik ke atas 2 atau lebih vektor. Ini saya akan buat next class. Faham yang kat rumah? Sekarang yang wajib kamu buat 161 hingga 163. 164 tu tengok-tengok sikit-sikit je. Boleh? Okay, so yang kat rumah saya stop awal sikit sebab bateri saya nak habis. Okay, tolong buat. Awak ada masa lagi dalam 20 minit. Tolong settlekan 161 hingga 163. Faham? Okay, yang kat rumah? Hilang. Okay, Faham. Okay, jadi awak terus buatlah. Saya stop dekat sini untuk korang. Tapi dalam masa yang sama buat sebab saya akan bimbing kawan kamu buat modul. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Berapa orang hari ini? 11. Okay. Sama. Cikgu. Ya. Saya punya cikgu. Okay. Tadi saya tengok. Nanti kejap lagi saya baca dah WhatsApp awak. Tapi tak tengok lagi. Okey, cikgu. Okay.